Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam slot Physics PH 1081. So kelas sebelum ni saya telah membawa anda semua kepada tajuk paduan daya. So untuk slot pada kali ini saya akan membawa satu lagi tajuk, iaitu di bawah tajuk leraian daya. So sedikit pengenalan, mungkin flashback daripada apa yang telah kita pelajari pada kelas yang lepas, iaitu sebelum ni pelajar dah didedahkan dengan cara untuk mendapatkan paduan daya, iaitu daya paduan daripada dua daya atau lebih yang dikenakan pada suatu zarah ataupun pada suatu objek. So untuk kali ini leraian daya, satu daya diberikan dan pelajar dikehendaki pula untuk mendapatkan komponen daya pada paksi-paksi yang ditentukan. Okay, so kalau sebelum ni daripada banyak daya kita gabungkan jadi satu. So untuk tajuk ataupun slot pada kali ini, satu daya kita nak pecahkan kepada komponen daya pada paksi-paksi yang ditentukan. Biasanya pada paksi X dan paksi Y. Kebiasaannya paksi menegak adalah Y, paksi mendata X diberi keutamaan. So menegak yang ke atas, mendata yang melintang di ufuk lah. Okay. So untuk slot ini macam yang sebelum ni, kita ada objektif pembelajaran yang perlu kita capai, iaitu di akhir sesi ini pelajar akan dapat yang pertamanya memahami definisi leraian daya. Apakah yang dimaksudkan dengan leraian daya? Yang keduanya menerangkan konsep leraian daya. Apakah konsep yang digunakan dalam kita nak membuat leraian bagi setiap daya? Yang ketiga, bila dah faham konsep, so kita akan buat leraian daya pada paksi X dan paksi Y mengikut keadaan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan leraian daya. So bila kita dah faham definisi, so kita akan ketahui apakah konsep yang digunakan, dan bila kita tahu konsep, so kita akan buat leraian, dan bila kita dah ada leraian, so kita nak selesaikan masalah yang berkaitan ataupun aplikasikan apa yang kita dah belajar ke dalam masalah yang kita hadapi. So yang kita pergi kepada definisi. So apa itu leraian daya? So leraian daya ialah satu komponen yang boleh dileraikan kepada dua komponen daya yang serenjang. Okay. Satu komponen daya yang kita akan pecahkan kepada dua komponen daya yang berserenjang, iaitu daya paksi X dan juga paksi Y. Okay. Ini secara asasnya lah. Paksi X, satu daya, kita akan pecahkan kepada paksi X dan paksi Y. Itu yang dimaksudkan dengan leraian daya. So seterusnya kita tengok kepada konsep leraian daya. Untuk mempelajari leraian daya, pelajar perlu mengetahui perkara yang berkaitan dengan, ini adalah asasnya, ataupun konsep yang kita kena tahu. Yang pertama adalah berkaitan dengan teorem Pythagoras, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan trigonometri. Perbezaan antara kedua, apa yang dimaksudkan dengan teorem Pythagoras? So biasanya Pythagoras ni adalah berkaitan dengan segitiga, nilai-nilai pada sisi segitiga A, B dan C, iaitu nilai C, nilai sisi ataupun magnitude pada sisi C ni kuasa 2 sama dengan nilai A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Ini secara asasnya berkaitan dengan teorem Pythagoras. Yang kedua berkaitan dengan trigonometri. Bila sebut trigonometri, dia ada tiga yang utama. Nanti saya akan tengok serangkan. Dan sebelum tu kita kena tahu apakah simbol ataupun dia punya nama setiap sisi. Ini adalah sisi A, B dan C. Tapi secara khususnya dalam trigonometri kita kena tahu sisi sebelah, sisi setentang dan sisi sendeng.
Macam mana kita nak tahu sisi sebelah? Macam mana kita nak tahu sisi setentang dan sisi sendeng? Sisi sendeng ni jelaslah. So maknanya mana-mana sisi yang sendeng adalah kita namakan dia sebagai sisi sendeng ataupun hypotenuse. So perbezaan dia antara dua ni adalah sisi sebelah dan juga sisi setentang. So sebelah senang je. Kalau sudut yang diberi itu adalah bersebelahan dengan sudut tegak 90 darjah, so sisi yang bersebelahan dengan antara dua ni kita namakan dia sisi sebelah. Yang keduanya, sisi yang setentang adalah sisi yang mana bersetentang dengan sudut yang diberi. Itu adalah konsep yang kena tahu. So bila melibatkan leraian daya, yang ini kena faham betul-betul. Dan bila kita dah tahu yang ini, baru kita akan pergi kepada penggunaan trigonometri adalah sin, cos dan tangent. Biasanya kita akan gunakan dua ni lah, sin dan cos. Yang mana kita gunakan sin, yang mana gunakan cos. Dia faham so kita teruskan kepada apa yang dimaksudkan dengan leraian daya. Satu daya boleh dileraikan ataupun dipisahkan kepada dua komponen daya yang berserenjang antara satu sama lain. So kalau dalam paduan daya, dia boleh banyak daya kepada satu daya. Tapi untuk leraian daya, satu daya boleh dipecahkan kepada dua daya sahaja, dua komponen sahaja, iaitu paksi X dan paksi Y. Mana-mana daya yang bertindak, tak kisahlah dia bertindak pada arah yang mana satu, so kita boleh pecahkan kepada dua komponen yang berserenjang antara satu sama lain. Itu kena faham. So yang pentingnya mesti dalam sudut 90 darjah. Contoh kita ada satu daya F yang bertindak pada satu objek, so kita akan leraikan daya tersebut kepada paksi X, iaitu kita panggil sebagai komponen Fx. Daripada F ni kita leraikan kepada komponen X, iaitu daya Fx, dan yang kedua leraikan kepada komponen Y yang kita panggil sebagai komponen Fy. Ini secara asasnya. Dan kita pakai konsep trigonometri tadi. Kita pecahkan kepada Fx dan Fy. So Fx, macam ni kita nak dapatkan Fx. So tadi kita dah belajar nama sisi dia. Sisi ni adalah bila ada satu daya F yang membuat sudut theta pada paksi X. Kalau diberi nilai sudut tu pada paksi Y, so kita tengok apakah nilai yang ada dalam sudut segitiga ni lah. So dalam kes ni diberi sudut tu pada paksi X. So tadi kita dah tengok sisi ataupun sisi yang bersebelahan dengan sudut yang diberi adalah kita panggil dia sisi sebelah. Dan biasanya F ni diberi. So daripada F ni kita nak uraikan kepada Fx, nisbah Fx kepada F adalah cos. Cos, kenapa kita gunakan cos? Sebab kalau ikut tarifannya, sisi sebelah bahagi dengan sisi setentang, sendeng, adalah kita gunakan cos. Cos sebelah sendeng. Itu sebab kita gunakan cos. So kita akan dapat Fx sama dengan F cos theta. Kenapa kita dapat Fx sama dengan F cos theta? F ni kita darab dengan cos theta, so dia akan dapat Fx sama dengan F cos theta. So sama juga dengan paksi Y. So bila Fy bahagi dengan F ni Fy, Fy ni adalah sisi setentang, setentang dengan sudut, dan F ni biasa diberi, so kita akan dapatkan dia punya nisbah setentang dengan sendeng, dia adalah sin. Sin setentang bagi dengan sendeng.
So apakah dia punya simbol dia ataupun leraian daya dia? Fy, yang ni yang kita nak cari. F ni biasa diberilah, dan sudut theta ni pun diberi. So Fy sama dengan F ni kita darab dengan sin theta. So kita dapat Fy sama dengan F sin theta. So pada kebiasaannya, leraian daya Fx adalah F cos theta, Fy adalah F sin theta, dengan syarat sudut ni berada pada paksi X. So kita tengok contoh yang melibatkan nilai lah. So diberi satu daya 10 Newton bertindak ke atas suatu objek dan membuat sudut 30 darjah dari paksi X. So leraikan daya tersebut kepada komponen X dan komponen Y. So penyelesaian yang kita boleh buat untuk contoh yang ini adalah seperti saya kata tadi, kita leraikan kepada komponen paksi X dan paksi Y. Okay. So daya mengufuk Fx, okay, yang ini daripada 10 Newton tadi, kita leraikan kepada daya mengufuk Fx, iaitu kalau ingat tadi, kalau paksi X dan sudut ni membuat sudut pada paksi X, so kita gunakan cos 10 cos 30. 10 ni adalah daya kat sini, okay. Cos 30 maknanya yang ni lah, okay. Dan sebenarnya cos 30 dia bersamaan dengan sin 60, okay. So kena ingat lah, cos 30 sama dengan sin 60. Kenapa dia katakan cos 30 sama dengan sin 60? So ini 90 darjah, dan ini adalah, kalau 90 tolak 30 dia akan jadi 60. So 60, kalau kita belajar sudut, ni adalah zigzag. So 60 nya di sini, okay. So untuk dapatkan Fx, so yang ini adalah sisi. Kalau sini gunakan sin 60 darjah, so sini dah jadi setentang lah. Setentang bagi dengan sendeng, dia akan jadi sin, nilai yang sama. So bila kita tekan kalkulator, cos 30 bersamaan dengan 0.866. Dan kalau kita tekan kalkulator juga, sin 60 ni juga nilai dia adalah sama. So nanti kita tengok lah. So nilai daya mengufuk Fx adalah 8.66. Ini adalah Fx, dan kita tengok kepada daya Fy 10. So ini tadi, kalau ini sebelah kita gunakan cos, so yang ini setentang kita gunakan sin pada sudut yang sama. Pun sama juga, sin 30 dia bersamaan dengan cos 60. Okay, sin 30 sama dengan cos 60, nilai dia adalah 0.5, nilai yang sama. Sin 30 nilai dia 0.5, cos 60 pun nilai dia 0.5 juga. So 0.5 darab dengan 10, dia akan dapat 5 Newton. So bermakna magnitude leraian daya Fx ataupun 10 Newton ni tadi, bila dileraikan kepada paksi X, dia akan jadi nilai Fx adalah 8.66 dan nilai Fy adalah 5.0. Okay, boleh faham? Okay, so kita rehat sekejap. Sambil-sambil kita rehat tu, kita uji minda kita berkaitan dengan asas. So kita ada dua segitiga yang disambungkan, P, Q, R dan S, dan membuat sudut dari sini 45 darjah dan sini 60 darjah. Okay, dan nak tengok, perlu namakan sisi PS apa dia, sisi apa, sisi SQ apa dia, dan sisi QR. Okay. So tadi kamu dah belajar sisi mana, sisi sebelah, sisi sendeng dan sisi hypotenuse ataupun sisi yang sendeng. Okay, so dia punya hints untuk SQ ni, dia ada dua segitiga. So awak kena tengok betul-betul lah. Okay, yang keduanya adalah nilai untuk setiap trigonometri ni, cos 30, sin 60, tangent. So ni boleh guna kalkulator. So nanti bila dah mahir, so
boleh tahulah cos 30 berapa nilai dia, sin 60 dan sebagainya. Okay. So kita semak jawapan apa tu tadi. Okay, untuk nama sisi PS, sisi sending, betul sisi SQ. So SQ ni sebenarnya dia ada dua. Kalau kita menggunakan merujuk kepada segitiga PSQ, so dia adalah sisi setentang. So kalau kita merujuk kepada SQR dan sudut 60 darjah, dia akan jadi sisi sebelah. Tapi kalau merujuk kepada sudut 30 darjah, dia akan jadi sisi setentang. Ini saya kata trik tadi tu. Dan yang ni adalah sisi sebelah. Sebab dia bersebelahan dengan sudut yang ini. Dan seterusnya nilai sudut. So boleh semaklah cos 30 0.866, sin 60 0.866, nilai yang sama. Cos 60 0.5, sin 30 0.5, tangent 60 1.7 322, tangent 30 0.5, cos 45 0.7071, sin 45 0.7071 dan tangent 45 1. So ada beberapa nilai yang sama. Contoh cos 30 dengan sin 60, cos 60 dengan sin 30, cos 45 dan sin 45. So kalau nak ingat pun mungkin ada beberapa nilai je lah yang kita ingat dan kena tahu dia punya pasangan. Okay, kita sambung contoh yang kedua. Seorang pekerja menolak sebuah mesin penggelik dengan daya 120 Newton mengikut arah pemegang yang membuat satu sudut 30 darjah dengan garis mengufuk seperti di bawah. So ini adalah mesin penggelik dan dikenakan satu daya 120 Newton dan membuat sudut 30 darjah pada dengan aras lantai lah ataupun mengufuk. So hitungkan komponen daya tolakan yang membolehkan mesin bergerak ke hadapan. Komponen daya tolakan yang membolehkan mesin bergerak ke hadapan. So ini adalah dia punya keyword, mesin bergerak ke hadapan. Apakah paksi yang berkaitan? Yang kedua, komponen daya tolakan yang membantu memampatkan tanah di bawah mesin. So ni kena jelaslah. Penyelesaian. So kita ada dua komponen. Kita mulakan dengan paksi X. So ini adalah dia punya gambar rajah jasad bebas. Daya 120 Newton membuat sudut 30 pada paksi X ataupun yang selari dengan tanah lah. Komponen daya tolakan yang menolak mesin ke hadapan, maknanya ke hadapan, maknanya selari dengan komponen mengufuk iaitu paksi X. So kita kena leraikan daya, maknanya leraian daya yang berkaitan adalah paksi X. So leraian daya adalah melibatkan Fx. So komponen mengufuk daya tolakan ialah, so bila kita leraikan kepada paksi X, so bila ke sini dengan sudut 30 darjah, so maknanya Fx tu adalah bersebelahan. So bila bersebelahan dia adalah cos. So F ni adalah 120 magnitude, cos sudut 30. So tadi 30 adalah 0.866. So 0.866 darab dengan 120, so kita akan dapat 103.9 Newton. So maknanya komponen daya mengufuk daya tolakan ni yang menolak mesin tu ke depan adalah 103.9 Newton. Seterusnya untuk paksi Y, komponen daya tolakan yang membantu memampatkan tanah di bawah mesin. So maknanya daya tu bertindak ke bawah. Bila ke bawah tu maknanya dia bertindak selari dengan paksi Y, iaitu komponen menegak. So bila menegak, so kita kena leraikan kepada paksi Y. Itu adalah komponen menegak daya tolakan. So Fy sama dengan F sin theta. Sin maknanya bila kat sini, sudutnya di sini, so dia adalah, kalau kita buat segitiga, dia adalah di sinilah.
So bila Fy di sini, so dia adalah setentang. So bila setentang, dia adalah sin theta. So ingat tadi dalam kuis tadi, sin 30 sama dengan 0.5. Bila 0.5 darab 120, dia akan dapat 60 Newton. So maknanya magnitude daya Fy yang bertindak pada mesin pemampak itu adalah 60 Newton. Boleh faham? So kita pergi pada contoh ketiga. Dua utas tali masing-masing ditandakan dengan JL dan KL. Dihubungkan pada satu titik di mana daya yang bertindak adalah 100 Newton. So ada dua tali dan dihubungkan oleh satu lagi daya 100 Newton. Tentukan ketegangan tali JL dan KL. So ini agak complicated lah. So kena faham dari konsep leraian daya tadi, trigonometri. Okay, so saya tunjukkan dia punya penyelesaian. So kita ada tiga daya tadi, daya JL, daya KL dan daya L yang ke bawah ni lah, iaitu daya F 100 Newton. Pada kebiasaan daya ni diberi nilai magnitude dan sebagainya. So kita boleh cari secara ataupun leraikan daya tu terus. So dalam kes ni kita menggunakan kaedah leraian daya. So yang ini tak perlu nak buat leraian daya lah. So kita boleh guna terus, sebab tak perlu nak leraikan daya. So yang kita perlu leraikan adalah ada dua daya yang kita perlu leraikan. Yang ini, so bila daya JK ni kita leraikan pada paksi X dan paksi Y, sama juga dengan daya KL ni leraikan pada paksi X dan paksi Y. Okay, so jumlah daya pada paksi X adalah kosong. So ini bertindak pada arah lain, ini bertindak pada arah lain. So kita akan buat paduan daya. Okay, so bila buat paduan, untuk memudahkan, kita buat segitiga pada daya yang bertindak. Sebab kita nak tengok kat mana dia punya sisi-sisi dan trigonometri apa yang kita nak pakai, dia punya nisbah. Okay, so untuk daya ini kita leraikan paksi X. Okay, dan juga untuk JL ni pun sama juga ke bawah. So bila ke bawah, untuk daya KL ni, so dia adalah ini kita tak tahu. So kita namakan dulu daya KL. FKL ni cos 40 tolak. Kenapa tolak? Sebab ini bila daya ini bergerak ke positif, daya ini bergerak negatif. So yang negatif ni kita letakkan tanda negatif lah. F dia adalah FJL cos 30. So sudut yang inilah. Dan kita masukkan nilai dia. So ini kita tak tahu lagi. So kita masukkan cos 40, tukar kalkulator, dia akan dapat 0.766. Dan yang kedua cos 30 0.866. So boleh tak kita selesaikan ini? Sebab yang ni magnitude ataupun nilai ni kita tak tahu lagi. Okay, so kita akan buat satu persamaan. Yang ini bawa ke sebelah sini, dia akan jadi sama dengan. So kita akan buat secara nisbah dalam sebutan FJL. So FKL sama dengan yang ini bawa sebelah sini, dia akan jadi di sini darab, bawa sini akan jadi bahagi. So bila selesaikan, dia akan dapat 1.13 darab dengan FJL. So kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian itu tak selesai lagi, kita tak dapat lagi paduan dan punya leraian daya. Kemudian kita pergi kepada paksi Y, di mana jumlah paksi Y adalah kosong. Okay, so sama juga kita buat segitiga, mana sudut ataupun daya yang bertindak mengikut sudut. So tadi kita buat leraian kepada paksi X. So bila kita nak buat komponen Y, sama juga kita akan leraikan terhadap paksi Y. So maknanya bila paksi Y, mana kita nak dapatkan berapa nilai yang inilah yang selari dengan paksi Y. So daya yang pertama FKL ni tadi cos. So bila paksi Y, dia akan dapat sin. Mana sin 40. Okay, sama juga yang ini sin 30. So perasan tak, ini kenapa positif? Tadi bila paksi X dia negatif. So ingat, paksi Y yang ke atas adalah positif,
yang ke bawah adalah negatif. Itu sebabnya daya 100 Newton tu ada nilai dia adalah negatif, dia bukan positif. Okay, so yang ini positif sebab dia berada di atas. Okay, seterusnya sama juga kita dapatkan nilai sin 40 0.745 dan sin 30 0.5. So kita susun balik 0.745 FKL campur dengan 0.5 FJL sama dengan 100. So pun kita tak boleh nak selesaikan sebab ada dua pemboleh ubah yang kita tak tahu. So ini kita anggap sebagai persamaan dua. So kita gabungkan persamaan satu dengan persamaan dua tadi. Ini adalah daripada persamaan satu. So kita masukkan persamaan satu ni ke dalam persamaan dua. Ganti FKL ni sama dengan 1.13 FJL. Ni FKL tadi kan. So kita masukkan nilai yang ini ke dalam yang ini. So dia akan jadi ni 0.745 FKL sama dengan yang ini. So yang nilai ini kita masukkan. So dia akan jadi 0.745 darab dengan 1.13 FJL tambah dengan 0.5 FJL. So ini tak perlu nak ganti apa-apalah sebab yang ini kita nak cari. So kalau nampak kat sini dia ada satu pemboleh ubah sahaja. So kemudian kita boleh selesaikan lah. Okay, seterusnya yang ni tadi nilai yang sama. Kalau kita tengok yang sebelum ni, yang ni tadi bila yang ni sama, so kita boleh darab. Okay, so bila darab dia akan jadi 0.8418 ni. 0.745 darab dengan 1.13. So dia akan jadi 0.8418. So bila tengok kat sini, ini FJL, maknanya pemboleh ubah yang sama. Okay, so bila pemboleh ubah yang sama, kita boleh campur. Okay, so bila 0.8 campur dengan 0.5 dia dapat 1.34. Okay, so nampak tak? Sini adalah satu pemboleh ubah dan nilai semua ada, dan sini adalah darab. So bila darab bawa ke sini dia akan jadi bahagi. Bila bahagi boleh selesaikan. So kita akan dapat 74.52 Newton. So bila dapat FJL, kita rujuk balik pada persamaan yang tadilah FKL. Okay, bersamaan dengan 1.13 darab FJL. So FJL ni tadi kita dah dapat 74.52. So kita akan gantikan, masukkan 74.52 ni dalam nilai FJL. Okay, ni. So kita boleh darab. So boleh darab terus, dia akan dapat 84.21 Newton. So maknanya leraian daya untuk paksi FJL ni adalah 74.52 dan untuk FKL adalah 84.21. Okay, sebagai pengakhirannya kita lihat kepada rumusan tajuk kita yang berkaitan dengan leraian daya. So saya mulakan dengan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan leraian daya? So leraian daya ialah satu daya yang kita boleh leraikan ataupun kita pecahkan kepada dua komponen daya yang berserenjang. Okay, inilah dia punya keyword dia, dileraikan kepada dua komponen daya yang serenjang, bermaksud komponen yang membuat sudut 90 darjah antara satu sama lain pada komponen tersebut. Dan biasanya dua komponen yang dileraikan ni adalah kepada komponen X dan komponen Y, iaitu paksi X dan paksi Y. Itu adalah berkaitan dengan definisi leraian daya. Dan bagaimana kaedah untuk kita nak buat leraian daya? Contohnya kita ada satu daya F yang bertindak pada suatu sudut tertentu dan kita akan leraikan ataupun pisahkan komponen daya tersebut kepada paksi X yang diwakili oleh Fx, dan bila kita leraikan dia akan mendapat F cos theta. So bagaimana kita mendapat F cos theta ini adalah F adalah daya, dan bila dileraikan sudutnya di sini 30, contoh 30 darjah ataupun cos theta, dan
berserenjang. Maknanya kita buat satu sudut 90 darjah di sini, dan 90 darjah dan sudut 30 adalah bersebelahan. So kita ingat tadi cos adalah sebelah bagi dengan sendeng. So itu sebab kita gunakan cos. Ataupun secara umumnya kalau paksi X dan sudut dibuat pada paksi X, so kita gunakan cos theta. Okay, cos theta adalah sebelah bagi dengan sendeng. Dan yang kedua, leraian yang kedua pada paksi Y, okay, yang mana Fy adalah bersamaan dengan F sin theta. F kita leraikan, dia akan jadi F sin theta. Sin, bagaimana kita mendapat sin? Daripada nisbah trigonometri, sisi setentang bahagi dengan sisi sendeng, kita akan dapat sin. So setentang adalah di sini Fy, dan sendeng adalah nilai F. So nisbah setentang kepada sendeng, kita akan dapat sin. Okay, so sini Fy, sendeng ni adalah F. So kita nak dapatkan Fy, so F ni kita darab dengan sin theta. Itu sebabnya dia dapat F sin theta. Itu apa yang saya boleh rumuskan tentang tajuk ini, dan saya harap pelajar boleh ingat rumus yang ini, cos dan juga sin, yang biasa kita gunakan untuk leraian daya. So untuk lebih memahami, untuk melihat sejauh mana kefahaman anda tentang tajuk ini, so saya dah sediakan latihan pemahaman. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan leraian daya? Definisi. So saya harap para pelajar boleh jawablah apa yang dimaksudkan dengan leraian daya. Yang kedua, isikan tempat kosong dengan nilai maklumat yang betul merujuk kepada rajah di sebelah. Ini untuk membiasakan diri dengan pelajar supaya dia boleh ingat. Kalau katakan cos 45 berapa, sin 45 berapa, tangent 45 berapa, kalau sudutnya 30 dan sebagainya. So untuk yang ini, latihan pemahaman ni, yang pertamanya adalah nama sisi. Sisi PS. So ingat tadi, kalau sudutnya bersebelahan dengan sudut tegak berapa, kalau bersentang dengan sudut tegak apa nama sisinya, dan sebagainya lah. Okay. Dan sini ada trik sikit, HOTS ataupun soalan aras tinggi. Okay. Okay, kemudian yang B, nilai sudut tanpa menggunakan kalkulator. Sin 30 bersamaan dengan berapa nilai dia? Cos 45 berapa nilai? Tangent 60 berapa nilai? Cos 60 berapa nilainya? Sin 45 berapa nilainya? Dan tangent 30 berapa nilai? Dan ada sedikit soalan berkaitan dengan pengiraan. Soalan yang ketiga, rajah menunjukkan satu beban 300 Newton digantung oleh seutas tali yang diikat pada shilling. Ini seutas tali. Seutas tali yang lain diikat pada beban dan ditarik dengan daya F secara mengufuk, sehingga tali yang pertama membuat 30 darjah dengan garisan mencancang. So dapatkan magnitude daya F pada rajah di atas. So kalau kita tengok kat sini, dia ada 3 daya. Satu disebabkan oleh tegangan pada shilling, kemudian daya 300 Newton, dan juga daya yang ditarik. So kita nak dapatkan berapa daya di sini. So kita kena buat leraian daya pada yang sini lah, dan kita akan dapatkan berapa jumlah daya pada paksi X dan berapa jumlah daya pada paksi Y dalam keseimbangan. Okay. So saya harap semua pelajar boleh selesaikan 3 soalan untuk memastikan pelajar faham apa yang telah dipelajari berkaitan dengan tajuk leraian daya. Jadi saya rasa itu sahaja apa yang saya boleh sampaikan dan kongsikan berkaitan dengan tajuk leraian daya, dan saya harap pelajar-pelajar dapat memahami dan menyelesaikan soalan-soalan yang telah saya berikan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.